بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini kita dapat bertemu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian berdasarkan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah yang merupakan asalnya adalah daripada kitab karangan Al-Hafiz Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi rahimahullah. Kita sampai berhenti pada perbahasan kita bab zikri khalqil malaikati wa sifatihim. Itulah dalam mukhtasar dinyatakan dengan ringkas, diringkaskan, itulah berkenaan dengan penciptaan malaikat-malaikat dan juga sifat-sifat mereka. Baik. Jadi kita sambung pada perbahasan kita sebelum ni. Jadi kita dah bincangkan tentang tidak boleh disifatkan malaikat itu dengan jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi yang sabit di dalam nas, sabit di dalam hadis, iaitulah malaikat datang dalam rupa lelaki, datang dalam rupa lelaki. Tetapi secara umumnya, secara mutlak kita tidak boleh menyifatkan la yusifuna atau la yusifuna al-dhukura wal unuthah. Tidak disifatkan malaikat ini dengan jantina, sama ada lelaki ataupun wanita. Sebab kita dah bincangkan sebelum ni bagaimana kesesatan yang telah muncul daripada umat-umat terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, apabila mereka cuba untuk mengkiaskan alam ghaib dengan alam yang nyata. Kita kata mereka cuba nak kiaskan alam ghaib itu dengan alam yang nyata. Iaitulah dengan kias al-bashariyah ad-dunyawiyah, dengan kias yang manusia yang lemah, yang tidak mengetahui hakikat sesuatu perkara, tidak boleh mencapai ataupun dicapai oleh keseluruhan panca indera, maka itu yang menyebabkan bagaimana kaum musyrikin Arab, kalau kita lihat, bahkan kalau kita tengok dalam sejarah peradaban dunia, bagaimana umat-umat ini menjadi sesat apabila mereka menyifatkan malaikat-malaikat Allah ini dengan sifat-sifat yang tidak layak. Contohnya mereka mengatakan malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah, ataupun ada kita kata hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kiaskan antara seperti hubungan seorang isteri dengan suami, mereka kiaskan seperti hubungan anak dengan bapa, dan ini semua adalah kias-kias yang sesat, yang kita kata jauh daripada kebenaran. Yang wajib kita sebagai seorang mukmin menjauhinya dan mengetahui mara bahaya akibat perkataan yang tidak benar. Jika kita sandarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia, makhluk-makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kiramin bararah,
yang Allah Ta'ala sifatkan la ya'sunallah bima amarahum, yang mereka yang tidak melakukan maksiat, itulah malaikat. Baik. Sebab itu kalau kita tengok Al-Quran datang dengan membantah naratif yang salah, yang sangat jauh daripada kebenaran, iaitulah menyamakan malaikat ini dengan wanita-wanita, ataupun dengan menisbahkan malaikat ini sebagai anak-anak perempuan Allah. Maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dusta, jauh daripada kebenaran. Kita dah sebutkan beberapa dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala menempelak dakwaan ataupun perkataan tersebut, antaranya di dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat ayat 149 hingga 156, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membantah ataupun menempelak golongan yang mereka mendakwa bahawasanya anak-anak perempuan malaikat itu adalah anak-anak perempuan, banatullah, wal iyadu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah, na'udzu billah ta'ala Allahu amma yaquluna fi malaikatihi uluwan kabira. Sebab itu Allah kata fastaftihim alirabbikal banat walahumul banun. Ketanyakan mereka, adakah tergamak kamu mengatakan bagi Tuhan kamu itu adanya anak-anak perempuan, walahumul banun, sedangkan mereka lebih memilih anak-anak lelaki. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Allah tempelak mereka. Adakah ketika Allah telah menciptakan malaikat-malaikat itu dalam keadaan perempuan yang mereka dakwa itu, wa hum syahidun, mereka menyaksikan penciptaan malaikat dalam kita kata dalam seperti apa yang mereka dakwakan. Adakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Siapa yang lebih tahu? Sebab itu Allah Taala tempelak mereka, kan? Fastaftihim ali rabbikal banat walahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun. So Allah Taala tempelak mereka bahawasanya apa yang mereka katakan itu benar-benar pendustaan yang datang daripada lisan-lisan mereka, yang mereka mendakwa bahawasanya Allah itu ada anak, dan Allah SWT menempelak mereka istafal banati wa alal banin, ma lakum kaifa tahkumun. Sedangkan apa mereka dalam kebiasaan mereka sendiri, mereka selektif dalam memilih anak. Bahkan kalau mereka mendapat anak perempuan, maka mereka akan berubah wajah, akan ditanam hidup-hidup. Tiba-tiba mereka menisbahkan sesuatu yang mereka tidak suka, sesuatu yang mereka memandang sinis ataupun memandang hina, mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan sama ada wanita ataupun perempuan, anak lelaki ataupun anak perempuan, maka itu semua adalah makhluk ciptaan Allah dan bukan seperti yang mereka dakwakan sebagai apa, kita kata apa, ada hubungan ataupun kita kata merupakan sesuatu yang lahir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun limpahan daripada Allah, ataupun lahir daripada bahagian Allah. Kalla, bahkan tidak sama-sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menafikan apa? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahus samad la jawfa fih. Allahus samad, dia adalah Allah. As-samad, iaitulah apa? Tempat, ataupun kita kata adalah tumpuan segala makhluk. Warid juga di dalam tafsir salaf, as-samad maksudnya la jawfa fihi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berongga, tidak ada rongga. Dan sebahagian lagi ulama tafsir menafsirkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak apa? Bila tidak berongga, maka maksudnya lam yalid wa lam yulad. Bila tidak berongga, dia bukan makhluk, kerana makhluk sahaja yang berongga, kerana makhluk berhajat kepada makanan, makhluk berhajat kepada minuman, makhluk berhajat kepada udara, makhluk berhajat kepada darah, makhluk berhajat kepada segala
gizi dan juga segala perkara yang mengisi tubuh badannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak ada rongga. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, kerana itu adalah sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak sekufu, tidak sebanding dengan apa-apa pun, dengan sesuatu apa pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafi sekerah-kerahnya sesuatu yang dusta dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita dah sebutkan surah Az-Zukhruf ayat 19. Sama juga Allah Subhanahu wa taala menemplak mereka yang mendakwa bahawasanya hamba-hamba Allah, yang ini malaikat-malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah, maka itu adalah sesuatu tuduhan yang dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyaksian mereka, penyaksian dusta mereka itu akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasibu al-hasib. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan mengira, dan akan mempersoalkan dan akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka katakan. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha. Kalau kita tengok balik, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, jadi Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan musyrikin yang mereka mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Itulah antara anak Allah yang mereka dakwa adalah malaikat-malaikatnya. Baik, Allah Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Sama macam dalam surah As-Saffat tadi, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan ditulis, akan dicatat apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka saksikan, wa yus'alun, dan akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan apa yang mereka dakwakan. Itulah pendustaan mereka di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk berikutnya, iaitu sifat malaikat. Jadi kita dah sebutkan beberapa sifat sebelum ini. Baik, kita ulang balik dan kita sentuh sifat-sifat yang disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Antaranya malaikat la ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Sebelum ni kita dah sebutkan dia tidak disifatkan dengan lelaki ataupun wanita. Tetapi kalau dia datang dalam rupa manusia, dia berubah jadi rupa manusia, maka dia datang dalam rupa lelaki. Maka ketika itu, kalau di dalam keadaan rupa tu, memang Nabi SAW bagi tahulah dia datang dalam rupa lelaki. Contohnya dia datang dalam rupa Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dia datang dalam rupa pemuda-pemuda yang tampan, yang diutuskan kepada kaum Nabi Lut untuk menguji mereka, untuk memfitnah mereka. Dia datang dalam rupa Arabi, yakni dia Arab Badui yang datang bertanyakan kepada Nabi SAW soalan-soalan untuk dipelajari oleh para sahabat. So dia datang dalam rupa lelaki. Bukan dia, malaikat itu bukan asalnya daripada lelaki ataupun wanita, bahkan dia adalah makhluk Allah, hamba Allah, makhluk Allah yang diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Baik. Jadi sebagaimana kita tak boleh sifatkan malaikat itu dengan lelaki ataupun wanita pada penciptaan asal, maka begitulah juga kita tidak mengatakan malaikat ini makan dan minum. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bagaimana malaikat ini datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum apa? Sebelum mereka nak memusnahkan ataupun nak memberi amaran dan juga nak memusnahkan kaum Lut.
maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rupa manusia. Maka apa yang berlaku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita kata kebiasaan para nabi dan rasul dan kebiasaan mereka yang mempunyai sifat-sifat yang mulia dan bangsa yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, iaitulah kita katakan adalah perkara yang menjadi kebiasaan bagi seluruh kaum ataupun mereka yang dinisbahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dinisbahkan bangsa mereka kepada Nabi Ibrahim seperti bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang selainnya yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka iaitulah apa? Dari sudut ikramud duyuf, iaitulah dari sudut hospitality, iaitulah bagaimana mereka melayankan ataupun melayan tetamu. Maka sebab itulah Allah Subhanahu taala menegaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melayan tetamunya yang tidak dikenali. Subhanallah. Ini adalah perkara yang, sebab itu kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 28, Allah Subhanahu taala menjelaskan tentang bagaimana hakikat peristiwa yang kita kata menunjukkan kepada kita bagaimana hospitality yang telah ditunjukkan oleh khaliluhu, iaitulah apa? Ibrahim alaihissalam terhadap tetamu-tetamunya yang tidak dikenali. Ini antara perkara yang kita sedia maklumlah bagi mereka yang pernah berurusan ataupun pernah pergi ke negara Arab ataupun pernah dilayan oleh orang Arab. Dia ada dua jenis orang bila dia sebut tentang bangsa Arab ni. Yang pertama, yang kebanyakannya yang ada kebanyakannya kalau kita lihat yang agak skeptik ataupun kita kata agak mungkinlah boleh kita kata agak trauma ataupun paranoid dengan orang Arab ni disebabkan oleh pengalaman mereka berurusan dengan orang-orang Arab yang tidak baik atau yang tidak bagus, tidak benar ataupun tidak yang tak kita kata apa, yang mungkinlah orang Arab yang tidak ada ilmu ataupun orang Arab yang jauh daripada kearaban dia yang hakiki, maka itu yang akan menimbulkan perkara-perkara yang negatif. Macam kita dah sebut banyak benda yang negatif yang orang nisbahkan kepada orang Arab ni, ginilah, gitulah, macam ni lah, kasarlah, keraslah, macam-macam kan. So itu yang selalu kita dengar sampai sekarang ni. Orang yang anti Arab, kita kena faham yang anti Arab ni ada yang anti Arab yang datang, sikap anti itu datang daripada i'tiqad. Kalau datang daripada keyakinan ataupun i'tiqad, yang ni kebencian ke atas Arab ni, maka itu kalau kita tengok balik, para ulama salaf mengkategorikan kebencian itu adalah berpunca daripada bid'ah yang telah menjalar, yang telah menapak kukuh dan yang telah menjalar di dalam urat-urat dan juga darah-darah dagingnya, iaitulah apa yang disebut sebagai bid'ah syu'ubiyah. Bid'ah asy-syu'ubiyah iaitulah ditafsirkan oleh para ulama sebagai bid'ah yang muncul pada era ataupun pada penghujung kegemilangan khilafah ataupun pada pertengahan dan penghujung kegemilangan zaman kegemilangan empayar Bani Abbasiyah, dan bibit-bibitnya sudah ada pada pengakhiran empayar Bani Umayyah, iaitulah pada zaman kalau kita tengok pada zaman Hisham bin Abdul Malik bin Marwan masih lagi kukuh. Selepas itu maksudnya pada zaman Marwan Al-Himar, dan juga yang melihat bagaimana kelemahan empayar Bani Umayyah pada pengakhiran empayar mereka sebelum mereka jatuh di tangan Bani Abbasiyah yang telah
disokong oleh mawali ataupun freedman, iaitulah golongan-golongan yang mawali maksudnya freedman lah, maksudnya mereka asalnya slave, mereka asalnya adalah hamba kemudian dimerdekakan, disebut maula kan, mawali. So mereka ni kebanyakannya datang daripada Farsi, kebanyakan yang datang daripada bukan Arab lah, maksudnya mereka bukan Arab, sebab itu mereka disebut sebagai ajam, mereka disebut sebagai ajam. Kalau kita teliti dalam sejarah, kalau kita tengok Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan Bani Abbasiyah itu dapat bertahan kukuh, dan bagaimana bibit-bibit kemusnahan mereka dan kejatuhan khalifah-khalifah ini adalah apabila adanya campur tangan golongan mawali tadi, golongan-golongan freedman, golongan yang bukan Arab, yang tidak kukuh pegangan agamanya, tidak kukuh kita kata pengetahuannya tentang ataupun kita kata tidak kukuhlah dari sudut pengetahuan agamanya dan keimanannya, dan terjebaklah mereka di dalam zandaqah, iaitulah kemunafikan dan juga pengkhianatan terhadap kerajaan Islam, dan disebabkan juga oleh kelemahan yang ditunjukkan oleh khulafa dan juga pemerintah-pemerintah yang ada pada zaman Bani Abbasiyah. Baik, sebab itulah kalau kita tengok itu golongan-golongan mawali ni, freedman ini, mereka telah melakukan macam-macam konspirasi, penggulingan dan sebagainya, ataupun kalau kita tengok pemberontakan, kalau tengok pada zaman Bani Abbasiyah, khalifah yang kedua, iaitulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ada yang kata dua, ada yang kata tiga, Abu Ja'far Al-Mansur yang terpaksa menghadapi dalam lebih kurang 22 tahun pemerintahan beliau, terpaksa menghadapi pemberontakan daripada golongan-golongan mawali dan golongan-golongan zindiq, yang kalau kita tengok balik asas ataupun dasar berlakunya konflik di dalam sesebuah negara Islam itu adalah disebabkan oleh bid'ah syu'ubiyah. Bid'ah syu'ubiyah ni iaitulah apa dia kita kata satu ideologi atau satu doktrin yang menganggap bahawasanya tidak ada kelebihan bangsa Arab berbanding bangsa-bangsa lain. Mungkin nampak macam betul, tapi kenapa dia jadi bid'ah? Kerana dia menafikan Quran dan Sunnah. Kerana dia menafikan Quran dan Sunnah. Dia ambil satu ayat Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, dalam surah Al-Hujurat itu. Dia ambil yang tu satu, kemudian dia tolak yang lain. So dia ambil hadis-hadis Nabi yang Nabi kata tidak ada beza antara Arab dengan Ajam, putih ataupun kuning, hitam ataupun merah, tidak ada yang lebih. Betul. Maksudnya dari sudut apa? Nabi bagi tahu itu dari sudut keumuman. Dari sudut kita kata apa? Nak mengukur ketakwaan ataupun kebaikan seseorang bukanlah melalui bangsa. Tetapi tak menafikan jinsul qaum, iaitulah jins al-Arab. Jenis Arab itu adalah jenis yang Allah Ta'ala pilih. Kerana mana mungkin Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab dengan sia-sia. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Rasul dan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, Sayyidu Waladi Adam, penghulu bagi seluruh anak Adam, iaitulah Nabi kita, yang kita sayangi, junjungan besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan seorang Rasul daripada bangsa Arab tanpa ada hikmah, tanpa ada sebab, abath, sia-sia, tidak ada apa langsung kebaikan daripada bangsa Arab, itu salah. Maksudnya syu'ubiyah ini dia cuba menafikan total kelebihan Arab. Kita ahli sunnah, kita katakan bangsa Arab, jenis dia itu memang jenis yang baik. Kerana Allah tak mungkin turunkan Al-Quran dalam bahasa yang terendah. Sudah tentulah bahasa Arab ini adalah bahasa yang tinggi. Sudah tentulah bangsa Arab itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah kerana kita katakan kelebihan dari sudut bangsanya, dari sudut bahasanya, dari sudut ketamadunannya, dari sudut akhlak dan tingkah laku peribadi mereka yang asal
yang ada, yang terhimpun kepada seorang Nabi, seorang manusia yang dipilih oleh Allah, iaitulah Muhammad ibnu Abdullah Al-Arabi, Al-Makki, Al-Hashimi, Al-Madani, Nabiyul Ummi, Rasulullah, Sayyidu Waladi Adam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan Syu'ubiyah ni dia cuba untuk menafikan kelebihan bangsa Arab itu dari sudut pilihan Allah, dari sudut kita kata dari sudut Quran turun dalam bahasa Arab, dan Nabi Muhammad turun dalam diutuskan di kalangan bangsa Arab. Jadi dia menafikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang pilihan Allah, Nabi ini dipilih oleh Allah. So dia nafikan di situ. Kita kena faham, golongan ini datang bawa syubhat, iaitulah syubhat mereka sangat-sangat bahaya, iaitulah mereka mengatakan tidak ada kelebihan bangsa berbanding bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita kata itu adalah kebenaran yang tak mungkin seseorang Muslim nak nafikan. Kerana Nabi kita Muhammad SAW juga ajar benda yang sama. Bahawasanya apa? Tidak ada kelebihan secara mutlak di atas satu bangsa, melainkan kerana ketakwaan. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh menafikan asal ataupun jenis bangsa Arab yang dipilih oleh Allah. Bukanlah bermaksud kita nak jadi apa? Orang yang ekstrim ataupun orang yang berpegang dengan fahaman nasionalis yang dibina di atas kecintaan terhadap satu bangsa itu yang sangat fanatik ataupun taksub terhadap bangsa. Bukan. Kita tak jadi macam tu. Kita dilarang untuk taksub, kita dilarang untuk melampau di dalam agama ini. Kita tidak pernah meletakkan itu sebagai pegangan kita. Tetapi untuk menafikan apa yang Allah tetapkan, itu juga adalah satu kezaliman. So maksudnya di sini, mereka kata bangsa Arab tu tak ada kelebihan sebab dia sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tak sedar sebenarnya mereka telah menafikan pilihan Allah atas bangsa Arab tu. Maksudnya Allah pilih Quran dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, para sahabatnya daripada bangsa Arab, dan juga ada yang ajam, tapi mereka akan ikut sahabat-sahabat Nabi yang menjadi. Maksudnya kat sini mereka cuba untuk menafikan, kita kata dari sudut kelebihan secara spesifik bangsa Arab tu. Dan itu juga satu bentuk, kalau kita teliti, satu bentuk pelecehan ataupun penghinaan terhadap bapa kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim lah bapa Arab. Maksudnya father of the nations. Maksudnya dia adalah sumber, leluhur daripada keturunannya lah datangnya semua bangsa-bangsa yang datang berikutnya ataupun nabi-nabi dan rasul diutuskan. Sama ada daripada kalangan Bani Israel, daripada Bani Asfar, iaitulah Rom, daripada anak Nabi Ishaq, dan juga daripada Bani Ismail, iaitulah Nabi Muhammad. Jadi bila kita menafikan satu hubungan, iaitulah apa, hubungan bangsa itu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu adalah satu kezaliman. Sebagaimana orang Yahudi telah terjebak dalam kezaliman apabila mereka menafikan peranan dan menafikan keabsahan kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Bani Ismail, yang Ismail merupakan anak kepada Ibrahim, saudara sebapa dengan Ishaq, Isaac yang merupakan bapa kepada Yaqub, iaitulah Israel, dan juga bapa kepada bangsa-bangsa yang lain seperti Bani Asfar, Rom, yang merupakan bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah dan sehingga dijadikan satu surah dengan nama mereka, iaitu surah Ar-Rum, iaitulah nak menunjukkan kehebatan mereka, keagungan mereka, bagaimana mereka dapat menguasai separuh daripada dunia, yang kalau kita tahu berkenaan dengan empire Rom yang hebat. Jadi kalau kita tengok, kita dah menafikan peranan, maksudnya kita dah zalim kepada bangsa Arab. Bila kita kata bangsa Arab ni tak ada kelebihan,
Tak ada apa-apa. So kita bentuk kezaliman lah. Maksudnya kita tak bagi apa-apa, kita tak menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka, iaitulah Nabi akhir zaman akan datang daripada kalangan mereka. Jadi kalau kita menafikan hal tersebut, apa beza kita dengan Yahudi? Apa beza kita dengan Yahudi yang sampai sekarang mereka tak mau mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad? Dan apa beza juga kita dengan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Muhammad ini hanya Nabi Arab, bukan Nabi yang diutuskan kepada seluruh manusia. So tak ada beza. So nampak bahayanya bid'ah syu'ubiyah ini, kerana dia akan membawa kepada penafian, penolakan terhadap apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi itu dia punya natijah dia. Baik, jadi balik pada surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 26. Macam mana Allah Ta'ala ceritakan. So kat sini kita nampak macam mana Nabi Ibrahim AS dia menjadi satu contoh teladan dalam segenap perkara, termasuklah dari sudut akhlak baginda. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iaitulah apa? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. So Allah kata, tidakkah datang, adakah apa datang kepada kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iaitulah apa? Cerita tentang tetamu Ibrahim al-mukramin, yang mulia. So Allah Ta'ala kata tetamu, dhaifi Ibrahim. So tetamu ini adalah satu yang perkara yang mulia. Maksudnya kalau tetamu kita datang ke rumah kita, maka janganlah kita menganggap ianya adalah bebanan. Sebab Allah sifatkan dhaifi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Sama ada al-mukramin ni kita kata merujuk kepada malaikat yang mulia. Boleh juga kita katakan merujuk kepada tetamu itu perlu dimuliakan, kerana dia datang kepada rumah kita, dan di situlah tempat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji sejauh mana generosity kita, sejauh mana kemuliaan ataupun pemurahnya kita. Bila datang tetamu, adakah kita macam rasa tak payah datang lah. Tapi kalau kita tengok kena ikut uruf lah kan. Macam masa sekarang ni PKPB ni tak bolehlah kita pergi tanpa bagi tahu dulu. Bahkan sekarang ni dah jadi uruf, dah jadi adat lah. Maksudnya kalau kita nak datang tu bagi tahu dulu lah kan. Itulah sebaiknya. Tetapi katakan datang dengan tiba-tiba, adakah kita kena halau tetamu kita? Kita tak sedia apa-apa, nak halau ke dia datang? Itu kembali kepada sejauh mana sifat pemurah kita. Kalau kita prepare tak jadi isu lah. Tapi sekarang ni dia datang dengan tiba-tiba. So dalam cerita Nabi Ibrahim dengan malaikat yang datang dalam rupa lelaki yang datang dulu kepada Nabi Ibrahim, mereka datang dalam keadaan yang asing. Maksudnya tak dikenali oleh Nabi Ibrahim AS. Tetapi mereka dilayan dengan seadil, dilayan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini adalah apa? Antara kita kata legasi Ibrahimiyah, iaitulah legasi Nabi Ibrahim, legasi nabawi yang kita kata yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada juga pada bangsa-bangsa yang selain Nabi kita, daripada Nabi kita, ada pada bangsa-bangsa yang lain juga, ada pada Bani Israel, ada juga pada perkara ini. Tetapi yang lebih menonjol adalah apa? Dalam bangsa Arab itu sendiri, kalau kita tengok, mereka sangat-sangat memuliakan tetamu. So dari sudut hospitality mereka terhadap tetamu tu dahsyat. Kalau kita siapa yang pernah dilayan oleh rumah orang Arab yang betul-betul Arab lah, bukan Arab cedok kan, bukan Arab celup-celup, Arab yang betul-betul yang ada ilmu pula, yang ada akhlak pula. Nasiblah kalau kita jumpa orang Arab yang tak berakhlak, orang Arab yang dah jadi liberal ke, orang Arab yang dah jadi etis ke, orang Arab yang dah jadi macam-macam sekarang ni kan. Bukan semua Arab tu betul pun. Ada yang sesat pun ada juga kan. Tapi kalau kita yang pernah dilayan, datang ke rumah, so apa? Kalau kita makan tu dia akan bagi apa dulu?
Dia takkan terus bawa benda-benda yang berat, dia akan bawa dulu benda-benda kita kata dia appetizer, dia bawa appetizer dulu kan. Kemudian baru dia akan bawa makanan utama. Kemudian lepas pada tu dia akan jamu lagi tehnya dengan halawatnya, dengan manisannya, dengan bahkan kalau kita tengok itu menunjukkan satu benda yang kadang-kadang kita tak ada benda tu. Kita orang Melayu ni dia kurang sikit lah. Mungkin dah selepas mereka dah merantau ke luar negara, merantau ke negeri orang, merantau ke negara Arab ke, merantau balik daripada mengaji daripada mana-mana ataupun telah bergaul dengan orang-orang luar, mungkin mereka akan tahulah pentingnya hospitality, pentingnya ikramul duyuf. Itulah termasuk daripada ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri ataupun tanda-tanda iman. Allah syarat-syarat ataupun tanda-tanda iman. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Subhanallah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hospitality. So cuba tengok hadis Nabi SAW dah ajar bagaimana kita berinteraksi dengan tetamu kita. Falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetamu. Kan? Kadang-kadang kita tu bila tetamu datang kan, kalau tak mampu tak jadi isu lah. Kalau tak mampu tak jadi isu. Tetapi kita seakan-akan tak ada perasaan nak kita kata nak amalkan hadis tadi. Kan? Kita pun sekadarnya lah. Okey, jamu air teh, biskut yang kita pun tak makan kat rumah. Astagfirullah. Kadang-kadang kan? Biskut yang kita pun tak makan kat rumah tu kita jamu tetamu kita. Dan kadang-kadang tu kita berkira makanan yang sedap-sedap kita sembunyikan. Ini ada perangai setengah orang macam tu lah. Dia jamu biskut biskut mayat. Biskut yang orang kalau orang mati tu pergi dia akan bagi biskut tu. Kalau tak mampu tak jadi isu, tetapi yang jadi isu kita tak bersungguh-sungguh untuk prepare untuk tetamu kita ataupun untuk memuliakan mereka. Okey, buat air pun kadang-kadang cincai saja. Buat kopi, buat teh. Okey, ambil makanan-makanan yang kita pun kadang-kadang tak makan. Maksudnya yang kita tak ada menzahirkan bagaimana pemuliaan, bagaimana kita memuliakan tetamu. Kan? Kalau datang okey. Okey, kita belanja dia kalau datang tetamu, okey. Kalau datang yang daripada luar, okey. Belanja kedai-kedai murah-murah je lah. Kan? Tetapi kalau orang yang betul-betul dia faham bagaimana Al-Quran, bagaimana As-Sunnah memerintahkan kita untuk memuliakan tetamu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukram. Yang dimulia. Sama ada al-mukramin ini sama ada malaikat itu sendiri mulia, sama ada al-mukramin, sama ada mereka dimuliakan oleh Ibrahim. Dhaif. Kerana sifat yang maksudnya sama ada dia balik kepada sifatnya malaikat yang mulia ataupun sifat dia yang datang dalam keadaan dia adalah tetamu yang mulia. So tetamu ni dia mulia. Dia bukan satu benda yang kita kena anggap sebagai bebanan kita. Dan kita pun kalau pergi dekat rumah orang, kita nak dilayan dengan baik. Ya, kita tak mau dilayan macam maksudnya melampau-lampau, tapi paling kurang dimuliakan. Dilayan dengan baik. Kita pun tak harapkan orang nak jamu kita dengan jamu makanan yang sedap. Tetapi kalau kita suka pada orang, apa yang kita suka pada diri kita, maka buatlah kepada orang itu. Kalau kita suka untuk orang muliakan kita, maka muliakan orang lain. Kalau kita suka untuk kita kata untuk dilayan dengan baik, maka buat juga dekat orang lain macam tu. Jangan kita berkira. Bila tetamu datang, maksudnya makanan yang sedap-sedap ni kita sembunyikan.
Kita hanya jamu makanan yang hanya kita pun tak lalu nak makan, atau kita pun tak makan. Kita bagi yang ni lah, yang stok lama-lama lah bagi. Memilih dengan tak baik. Jadi jangan bersifat macam kita kata orang yang tidak ada akhlak, tidak ada kita kata tidak ada kemuliaan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, adakah datang kepada wahai Muhammad, wahai Nabi, hadithu dhaif Ibrahim al-Mukram. Berita tentang apa? Tentang tetamu Ibrahim yang mulia. So tengok, tetamu kepada siapa? Tetamu kepada Nabi yang mulia Ibrahim. Tetamu dia siapa? Tetamu dia ialah malaikat. Dimuliakan oleh Ibrahim yang merupakan seorang yang mulia. Sedangkan Nabi Ibrahim tak tahu siapa. Sebab itu kalau kita tengok dalam tafsir Mujahid Ibn Jabr al-Makki, dia kata apa? Dhaifi Ibrahim al-Mukramin ay akramahum Ibrahim wa amara ahlahu lahum bil ijlin hanif. Subhanallah. Yang tetamu yang datang kepada Nabi Ibrahim yang dimuliakan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim memuliakan mereka dengan apa? Nabi Ibrahim memerintahkan kepada ahli keluarganya untuk menyediakan apa? Ijlin hanif. Iaitulah apa? Lembu. Anak, maksudnya daging lembu yang kita kata apa, yang hanif ni maksudnya yang sedap, yang disediakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kalau zaman kita ni dibuat daging tu dibuat yang sebaik mungkin. Kalau nak buat BBQ ke, maksudnya dibuat apa lagi, dibuat contohnya dimasak, maksudnya makanan yang sedap, yang lazat, yang menyelerakan. Maksudnya segala apa yang terbaik dia akan jamu untuk tetamu dia. Cara untuk memuliakan. Subhanallah, ini adalah apa? Nabi kita, Nabi bapa kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukanlah kita nak suruh lepas ni kita semua kena panggang lembu, panggang. Maksudnya mengikut kemampuan kita, apa yang kita mampu. Tak ada masalah kalau mampu hanya jamu, dah tak ada apa dekat rumah, mampu jamu kurma. Mampu jamu biskut Mary. Tetapi yang penting, jangan sesekali kita mengabaikan apa dari sudut apa pemuliaan kita, dan dari sudut kita nak amalkan hadis Nabi SAW, perintah Nabi SAW, sunnah Ibrahim, sunnah Muhammad, iaitulah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Muliakan tetamunya. Orang Melayu kita kata apa? Tetamu kita ni bawa rezeki. Kan? Orang Melayu, orang mak ayah kita ni dia kata tetamu ni jangan kita main-main. Dia bawa rezeki dekat kita. Maksudnya dia antara asbab. Bukan dia bagi rezeki kat kita, tetapi dia asbab yang kita tak tahu. Kerana apa? Kerana bila kita muliakan, bila kita mengamalkan perintah Allah dan Rasul, maka dia adalah pembuka kepada kebaikan. Pembuka kepada kebaikan yang kita tak tahu. Cuma bila dah zaman COVID-19 ni, kita kena apa? Kena hati-hatilah. Maksudnya janganlah sampai kita buat benda-benda yang apa boleh membebankan pula, ataupun maksudnya membebankan orang lain dan juga membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tapi ala kulli hal, ianya kembali balik kepada adab-adab tetamu. Maka itu bukan kita nak bincang adab-adab kita dengan dia, tapi kita nak tekankan di sini apa signifikan yang ada berkenaan dengan ayat dalam surah Az-Zariyat yang kita bacakan tadi. Baik. Allah Ta'ala sebut lagi, idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Dan ingatlah ketika mereka izdakhalu alaihi faqalu salaman. Dan ingatlah ketika malaikat-malaikat itu masuk bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka mengatakan apa? Salaman. Salaman. Ini bagi salam, kesejahteraan. Iaitu apa? Qaumun munkarun. Kemudian dijawab oleh apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam,
qala salamun qaulun qala salamun qaumun munkarun. Jawab Nabi Ibrahim, salam, kesejahteraan untuk kamu juga. Qaumun munkarun, yakni apa? Maksud qaumun munkarun di sini iaitulah qaumun la na'rifukum. Sejahtera juga kepada kaum yang aku tidak mengetahui. Kamu ni daripada mana? Aku tak kenal kamu. Nampak? Kemudian apa? Allah kata apa? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam terus bergegas. Lepas bagi salam tu, lepas jawab salam tu, Nabi Ibrahim buat apa? Dia tak banyak tanya dah. Dia tak kata nak makan apa? Tak. Makan tak sekian, tak. Dia pergi terus. Nampak? Ar-raw yakni ragha, ar-raw yakni daripada ar-ragha, faragha ila ahli, ar-raw daripada raw. Kalau kita tengok balik menunjukkan bahawasanya apa? Kata al-farra, ar-raw ni kalau dia pergi dengan senyap-senyap ataupun macam kita kata dia pergi macam slow-slow, dia pergi, Nabi Ibrahim pergi dekat family dia, dekat ahli keluarga dia. Kemudian faja'a bi'ijlin samin. Maka apa? Dia datang membawa ataupun menghidangkan bi'ijlin samin, iaitulah apa? Lembu yang ini daging lembu yang samin, yang gemuk, yang besar, yang bukan sikit lah, maksudnya yang dahsyat, yang kita kata yang sedap, yang lazat, yang terbaik. Dikatakan oleh Qatadah, maksudnya kebanyakan harta benda Nabi Ibrahim ni kebanyakannya adalah lembu. Kebanyakannya adalah lembu-lembu. So Nabi Ibrahim dah sembelih. Baik. Jadi macam kita hari ni kalau kita tengok tetamu yang dijamu ini, maka dijamu dengan sepuas-puasnya. Kalau kita tengok orang Arab saja yang ada benda ni, dia akan jamu kita sampai kita kenyang, sampai kita puas. Kadang-kadang tu tak mampu kita sebab kita perut sama je dengan orang Arab, tapi kita punya apa orang panggil daya ataupun sebab kita selera pun lebih kurang je sebenarnya, tapi sebab kita ni macam kurang sikit lah. Maksudnya ada orang yang dia kalau dia makan tu dia tak boleh nak makan banyak lah, dia makan sikit. Dia ada orang yang diet dan sebagainya. Maksudnya itu bergantung kepada apa? Kedudukan ataupun keadaan masing-masing lah. Itu maksudnya bergantung pada apa yang kita faham, yang kita boleh tengok dan kita boleh ukur sendirilah kan. Baik. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. So ini syahid ni, kita nak cerita tentang apa? Sifat malaikat ni, mereka tak makan dan minum. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka didekatkan makanan, hidangan kepada malaikat yang datang. So Nabi Ibrahim tak tahu mereka ni malaikat, tetamu yang tak dikenali. Sebab tu qaumun munkarun, kata oleh Nabi Ibrahim, didekatkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun. Tapi Nabi Ibrahim pelik. Kenapa? Kalau orang lain, kalau manusia lain, kalau tetamu lain, dia seronoklah. Bila dah dijamu dengan daging lembu yang sedap, yang dipanggang, yang gemuk, yang sedap, yang lengkap sempurna hidangan tersebut, kalau tetamu yang datang daripada jauh, tetamu yang mengembara, selalunya akan pergi makan terus. Tetapi Nabi Ibrahim pelik. Sebab apa yang ni dia orang tak makan? Kalau orang lain, kalau kita tetamu kita datang, kalau kita sahabat-sahabat kita datang, kalau kita macam kalau dulu kita mengaji dekat Madinah dulu, kalau kita orang jamu kita, sahabat-sahabat kita kadang-kadang dipanggil kita makan, buat jamuan dan sebagainya. Kalau dia letak kalau dijamu dalam kita kata dalam dulang ataupun dalam suhun ataupun pinggan yang besar, maka kita akan nampaklah sifat, maksudnya sifat ataupun kita kata
tabiat manusia ni dia akan serbulah makanan tu. Kan? Macam kita tengoklah, macam biasalah orang akan serbu makan. Kalau datang daripada jauh, kalau yang maksudnya lapar kan, akan serbu makan. Kerana itu tabiat manusia. Tabiat manusia bila dia lapar, bila dia nampak makanan, maka dia akan pergi ke makanan tu. Seakan-akan ada magnet yang menarik dia. Makanan tu macam magnet lah. Dia takkan lari, dia takkan jauh. So dia akan dekat dengan makanan tersebut. Bila dekat dengan makanan tersebut, kita tahulah dia lapar. Kita tahulah dia manusia, kerana manusia makan dan minum. Tetapi Nabi Ibrahim terkejut. Kenapa? Kerana tetamu yang datang ni tak macam tetamu-tetamu yang selalu datang. Pengembara yang datang, tetamu yang datang, maka kalau dijamu mereka dengan makanan yang sedap dan lazat, mereka akan segera makan, mereka akan serbu. Tetapi tetamu yang ni special sikit, Nabi Ibrahim kata, qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim kata apa? Ala ta'kulun. Kenapa kamu tak makan? Nabi Ibrahim balik. Fa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa bash. Baik. Jadi terputus sekejap tadi. Alhamdulillah sambung balik. Baik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam maksudnya terkejut bila tengok tetamu-tetamu ini tidak makan dan tidak menyambar makanan, tidak mengerumuni makanan tersebut yang lazat. Secara adatnya, secara tabiatnya, manusia ni bila makanan yang lazat dia akan segera menyentuh dan menyerbu makanan tersebut. Maka di situlah datangnya perasaan cemas, perasaan takut. Maka malaikat pun menyebutkan la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka mereka pun memberikan khabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang gulam, yakni seorang anak, iaitulah yang alim, iaitulah merujuk kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Baik. Jadi poinnya di sini kita nak bagi tahu tentang dalil. Dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya malaikat itu la ya'kulun wa la yashrabun. Tidak makan dan tidak minum. Sesiapa yang mengatakan malaikat ini makan dan minum, maka dia telah menafikan satu daripada ayat-ayat Al-Quran, dan kita bimbang perkara tersebut akan menjatuhkan seseorang ke dalam perkara yang mungkar, dalam kekufuran apabila dia menolak nas, menolak dalil yang sahih, yang jelas, yang tidak ada sebarang keraguan lagi yang menunjukkan kepada kita bahawasanya malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Sebab itu dia beza dengan manusia, kan? Jadi dia beza dengan manusia. Baik. Kemudian itu antara dalil. Kalau tengok dalam surah Hud pula ayat 7, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum fa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Bila Nabi Ibrahim tak nampak tangan mereka tu sampai ke makanan, yakni lembu, ijlin samin, ijlin hanif, lembu yang dipanggang, yang dihidangkan dengan sempurna, dengan penuh kelazatan. Tapi Nabi Ibrahim tak nampak tangan dia orang tu sampai ke makanan tersebut, maka wa aujasa minhum khifah. Jadi Nabi Ibrahim rasa takut dengan mereka ni. Ni orang ke apa benda ni kan? Qalu la takhaf, kata malaikat, la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum Lut. Kaum Lut itu dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Hud ayat 70. Baik. Antara sifat malaikat lagi iaitulah apa? La yamallun wala yut'ibun. Malaikat ini tidak bersikap ataupun bersifat bosan dan tidak letih. Malaikat ni tak bosan dan tak letih. Maksudnya bila malaikat ini mengerjakan ibadat kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah dengan mentaati perintahnya dan melaksanakan perintah-perintah dan arahan Allah, mereka tidak ada sedikit pun rasa malal, kalal, rasa letih, rasa berat, dan seperti mana manusia, kalau kita tengok manusia ni, kalau kalau kelas, kalau kita yang mengajar ke yang belajar ke, kalau duduk 2 jam tu non stop,
Dia macam-macam lah. Dia mula dah kan, kalau kelas 1 jam pun bagilah tajuk macam mana baik pun tajuk. Present lah dengan macam-macam presentation pun. Kalau nama manusia, dia akan datang malal wal kalal, iaitulah apa, bosan, cepat bosan, cepat rasa letih. Kan? Jadi apa? Kerana kita manusia. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Allah kata yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Malaikat-malaikat ini mereka bertasbih memuji Allah malam dan siang. La yafturun. Mereka tidak bosan, mereka tidak futur. Mereka tidak ada sesekali perasaan kita kata patah semangat ataupun perasaan kita kata merasa bosan, cepat bosan dengan tasbih yang mereka ungkapkan, dengan ibadat-ibadat yang mereka kerjakan. Baik, yang dimaksudkan dengan la yafturun ni maksudnya sebahagian ulama kata la yud'ifun, mereka tak lemah. Kan? Itu Allah kata apa? Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. La yas'amun mallahu. Orang Arab kata sa'ima syai' iaitu apa? Mallahu. Seorang itu bila dia sesuatu tu dia akan menyebabkan dia bosan. Cepat bosan. Tapi malaikat tidak ada sifat tersebut. Kerana dia adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, memang tujuannya untuk beribadat. Dia tak ada makan, tak ada minum, dia tak ada main macam kita. Dia tak ada nafsu. Betul Allah kata yang berada di sisi Tuhanmu, yakni malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Bertasbih memuji Allah malam dan siang. Wa hum la yas'amun. Dan dalam keadaan mereka tidak bosan. Itu dalam surah Fussilat ayat 38. Baik. Jadi itu antara sifat-sifat malaikat yang kita dah sebut sebelum ni. Itu antara sifat khalqiyah dengan sifat khuluqiyah. Sifat kita kata fizikal mereka dan sifat akhlak mereka, macam mana akhlak mereka dan macam mana tabiat mereka, kita dah bincangkan sebelum ni. Baik. Kemudian kita nak bincangkan tentang kedudukan tempat kat mana malaikat ni duduk. Manazilul malaikah. Mana malaikat duduk? Malaikat ini tempatnya manazilul malaikah wa masakinuha as-sama. Malaikat ni tempatnya di langit. Di langit. Dalilnya apa? Surah Asy-Syura ayat 5. Takadus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. So Allah kata hampir-hampir as-samawat yatafattarna. Yakni langit-langit ini pecah. Min fawqihin, iaitu di atas. Dan di atas langit-langit itu ada wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat yang bertasbih memuji Tuhan mereka. Maksudnya apa? Di langit. So malaikat ni adalah penghuni langit. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang keenam, langit yang ketujuh. Ada malaikat, diisi dengan malaikat. Yusabbihuna bihamdi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan mereka ini ada di sisinya. Itulah malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy. Kita dah bincang sebelum ni. Wa taral malaikata wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Hafina min. Jadi mengelilingi sekeliling arasy. Yang Allah Taala sebutkan fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalau mereka sombong, yani kalau manusia ni sombong, tak mau beribadat kepada Allah, tak mau sembah Allah, tak mau bertasbih memuji Allah, tak mau ikut perintah Allah, maka Allah sedikit pun tidak ada rugi. Allah sedikit pun tidak kurang. Allah kata apa? Falladzina 'inda rabbika, malaikat-malaikat yang di sisi Tuhanmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalau kita tak beribadat kepada Allah, Allah rugi ke?
Allah rugi ke kita rugi? Kita yang rugi. Karena di sisi Allah adanya malaikat-malaikat, adanya hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya, yang bilangannya tidak dapat dikira, yang menghuni langit dan bumi. Dan malaikat itu di langit, di setiap langit adanya malaikat. Mereka memuji Allah, mereka menyembah Allah, mereka bertasbih, menyucikan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Wahum la yasamun, mereka tidak pernah itu malal, iaitu apa bosan dengan ibadat mereka. Subhanallah. Kita hanya perlu amalkan sunnah. Kan? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Setiap pagi dan setiap petang. Dan juga zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinta. Subhanallah. Apa lagi yang kita tinggalkan untuk Allah, yang kita provide, ataupun kita bukan provide, maksudnya kita sembahkan untuk Allah. Kalau kita bertasbih yang Nabi ajar pun kita malas. Sunnah yang Nabi ajar untuk kita ucapkan tasbih setiap pagi dan petang pun kita tinggalkan. Apa lagi yang kita harapkan daripada diri kita? Sebab itu Allah kata fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalau kita sombong, kita malas nak beribadat, kita malas nak bertasbih, kita malas nak berzikir, Allah sikit pun tak rugi. Allah kata falladzina 'inda rabbika la yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, yang ada di sisi Tuhanmu, yakni malaikat-malaikat, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, tasbih memuji Allah, menyucikan Allah malam dan siang. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak sesekali merasa bosan. Baik. Macam mana kita nak beribadat dan tanpa kita rasa bosan? Iaitulah kita jadikan ibadat tu sebagai tabiat kita. Itu je cara dia. Kalau kita tak jadi ibadat tu sebagai zikir tu, kita tak jadikan tabiat. Itu yang susah tu, yang jadi berat. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca, itu jadi susah. Itu point dia. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, antaranya surah Maryam ayat 64, wama natanazzalu illa bi amri rabbik wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Apa yang turun itu, yakni yang turun perintah-perintah Allah itu, yang turun, yang diwakilkan Allah kepada malaikat. So, menunjukkan malaikat ini turun daripada langit. Kan? Dia bukan daripada bawah ke ataupun tidak bertempat ke, dia daripada langit. Dan kalau kita tengok balik, malaikat ni turun dalam munasabat ataupun ada peristiwa-peristiwa yang special, maka mereka akan turun dengan banyak. Seperti contohnya malam Al-Qadar, Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. So Allah Ta'ala kata tanazzalul malaikatu warruh, iaitulah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa yang berlaku? Maka tanazzalu al malaikah, malaikat turun. Warruh yakni Jibril turun. Biizni rabbihim min kulli amr, yang dengan izin Tuhan mereka, dengan setiap membawakan setiap perkara ataupun setiap perintah-perintah. Baik. Jadi itu antara tempat lah. Itu menunjukkan kepada kita tempat malaikat ni di langit. Dan ini disepakati oleh seluruh agama-agama samawi. Baik. Tak ada pula isu malaikat tidak bertempat, tak. Kan? Jadi kalau Allah kata yusabihu fa innal ladzina 'inda rabbika, yang berada di sisi Tuhanmu. Di sisi Tuhanmu siapa? Kalau Allah tidak bertempat, maksudnya di sisi Tuhanmu siapa? Ni nak tanya orang Jahmiyah, orang yang tolak sifat ketinggian Allah, orang yang tolak sifat istiwa, sifat ulu Allah ni, dia layak disumpah laknat saja. Itu saja. Itu last choice. Bila kita dah berdakwah, mereka degil, harus untuk
mula'anah ataupun kita kata mubahalah. Harus, hukumnya harus. Macam baru-baru ni apa? Ada seorang ni, geng Flat Earth, dia cabar angkasawan Malaysia, dia cabar angkasawan Malaysia yang naik ke ISS, dia cabar untuk sumpah laknat. Maka berlaku sumpah laknat, dan Allah SWT uji orang yang menolak ijma' tadi, yang kata bumi ni datar, dengan dikena balasan dia, dikatakan dia sakit mata sebab dia terlampau sombong. Ada pun angkasawan yang naik tu, Allah bagi dia rezeki, Allah Taala jaga dia. Selagi mana dia jaga Allah, maka Allah jaga dia. Itu baru-baru ni. Dan benda ni kita kena ambil iktibar. Kalau itu orang yang bukan orang yang tak bawa secara kita kata secara langsung, tak bawa mesej yang datang secara langsung daripada Quran dan Sunnah. Pendakwah-pendakwah yang bawa mesej secara langsung daripada Quran dan Sunnah lebih berhak untuk bersumpah mubahalah dengan orang-orang yang menafikan Allah di langit. Sebab apa? Sebab sebelum ni ada kita pernah isu dia ni kita pernah cadangkan pada satu tim ni, sebab dia terlampau sombong, akhir sekali mereka takut. Itu je point je, kita nak bagi mereka takut je, itu je. Takut dengan azab Allah. Kita tak ancam dengan benda-benda lain. Kalau kita nak ancam, maksudnya ini adalah sunnah para nabi dan rasul. Nabi SAW bermubahalah dengan orang Kristian Najran. Mereka tak berani. Nabi bawa keluar cucu, anak Nabi, isteri Nabi. Jom kita sumpah lah. Mubahalah. Berani. Kalau kamu di pihak benar, kenapa kamu takut? Kan? Macam tu. Itu je, sebab kita dah bagi dalil dah banyak. Ustaz-ustaz kita syarah, ustaz daripada Indonesia rad bantah, ustaz ramai sangat. Dalil dah banyak. Sombong lagi. Okay. Sombong, tak mau terima Allah di langit. Allah di beristiwa di atas aras, tinggi, sifat ulu. Kita boleh cabar. Mubahalah. So itu ada perbahasan lah ulama. Tapi itu last choice. Sunnah tak? Sunnah. Ulama buat, ulama amalkan. Imam Ibnul Qayyim bermubahalah. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani mubahalah. Sebab ini isu berkenaan dengan apa? Sifat Allah. Isu berkenaan dengan akidah. Nampak? So pelik kan? Malaikat turun daripada langit, tapi tiba-tiba turun daripada atas. Tapi Allah tak di atas. Daripada mana malaikat bawa turun? Perintah. Daripada malaikat sendiri ke? Sama ada Allah itu telah masuk ke seluruh alam, termasuk malaikat itu adalah Allah. Itu kalau wahdatul wujud. Tak boleh lah. Jadi apa yang kita kena pegang? Allah itu di luar alam, di atas, terpisah daripada makhluknya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluk. Allah tu zat yang tinggi, yang tidak bercampur dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Tapi mereka tak faham. Baik, kita tengok soalan. Tak ada soalan? Tadi yang macam ada soalan. Tak ada soalan, tak apa lagi. Kita kata bagus, kita sambung sikit lagi. Baik, adad, yakni bilangan malaikat. Adaduhum, bilangan malaikat. Al-malaikatu khalqun kathir, la ya'lamu adaduhum illa alladhi khalaqahum. Malaikat ini adalah makhluk yang banyak, yang ramai. Bilangan mereka tak diketahui melainkan yang mencipta mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui kenaan tentera-tentera Tuhanmu melainkan dia. Illa hu. Allah saja yang tahu berapa bilangan malaikat.
Maka kalau kita nak tahu bilangan malaikat berapa, kita tak boleh nak kira. Datanglah macam mana sekalipun teknologi, kita tak boleh nak kira. Nak tengok malaikat pun tak boleh dengan mata kita, dengan teleskop ke, dengan teleskop ke, dengan alat-alat apa benda ke, tak boleh. Kerana dia adalah alam ghaib. Wajib kita imani. Tapi apa yang tinggal dekat kita? Khabar yang sahih. Berita, cerita, khabar, riwayat daripada Nabi SAW, daripada para sahabat, daripada salaf yang menceritakan kita tentang malaikat. Sebab itu Nabi SAW ketika menjelaskan tentang malaikat yang ada di Baitul Ma'mur, Nabi kata apa? Baitul Ma'mur ni iaitulah tempat ibadat yang dimakmurkan dengan ibadat di langit. Dia berada di kedudukannya di langit yang ketujuh. Sebahagian ulama mengatakan sama kedudukannya dengan Baitullahil Haram di Mekah. Tapi dia adalah di langit, tempat ibadat yang di langit, Baitul Ma'mur. Maksudnya macam kita kata Masjidil Haram di langit yang ketujuh, Baitullah, Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Allah Nabi kata fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bagi tahu setiap hari yang masuk, yang menziarahi, yang masuk beribadat setiap hari di Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Yang bila dah masuk, maka akan masuk yang berikutnya, takkan kembali lagi, takkan keluar yang 70,000 yang sebelumnya, yang akan datang lagi 70,000 akan datang. Maksudnya luasnya tempat tersebut. Baitul Ma'mur ada 70,000 malaikat. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang masuk dan takkan kita kata berkurang. Nak bagi tahu banyaknya malaikat Allah. Baik, kita tengok soalan kita. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Saya pernah tanya oleh kawan saya, beliau seorang sufi, dia tanya kalau Allah di atas aras sebelum aras dicipta, di mana Allah, macam mana cara jawab dia dengan nas? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wafikum barakallah. Dia kalau Allah di atas aras sebelum aras dicipta, di mana Allah, macam mana jawab dia dengan Allah? Jawapannya di dalam nas, kita dah sebutkan sebelum ni, boleh rujuk dalam kelas kita sebelum ni. Allah wujud sebelum sesuatu yang dia cipta itu wujud. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Wa kana fi ama, kata Nabi SAW. Anan. Dan sebelum itu Allah SWT berada di atas makhluknya yang dia cipta, yang kita kata yang disebutkan sebagai ama, iaitu awan. Wallahu ta'ala a'lam akan kaifiatnya. Jadi kita kena faham soalan ni. Soalan ni adalah soalan yang kita kata, tengok ada dua tujuan soalan. Kalau soalan ini adalah soalan untuk inat, ataupun soalan untuk membantah keberadaan Allah di langit, yang menjadi ijma' yang telah ditunjukkan oleh nas, oleh Quran dan Sunnah, dan ijma' salaful ummah, ijma' para sahabat tabi'in, maka sebaiknya kita jawab dengan jawapan tadi. Kita kata Allah dia berada di tempat yang disuka. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran fa'alun lima yurid? Maksudnya apa? Bila dia bagi tahu dekat kita arash, baik sebelum arash dicipta, kita dah bincang sebelum ni, ada athar. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas apa dia kita kata wa kana fi ama, iaitulah di awan ataupun di void, ataupun satu yang kita pun tak tahu nak sifatkan, yang wajib kita imani. Maksudnya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau soalan dia sampai tanya macam mana tadi, maka kita berhenti. Kerana kita tahu soalan itu adalah orang yang nak tolak. Dia bukan nak beriman. Kalau kita jawab pun dengan hadis, dengan asar pun, dia tak mau beriman. Buat apa? Sebab dia nak kiaskan Allah dengan makhluk juga. Dia nak samakan Allah dengan makhluk. Dia nak kata kalau Allah Ta'ala duduk di atas awan tu makhluk, kalau Allah Ta'ala duduk di atas aras tu makhluk,
Kalau. Dia main macam tu. Macam orang macam ni, maka kita jawab sahaja Allahu wa fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia suka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia yang mencipta segala sesuatu dan dia memilih apa yang dia suka. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia suka. Kalau ditanya lagi kat mana sebelum tu, kita kata Tuhan tak pernah perintahkan kita untuk tahu lebih daripada tu. Maka kita berhenti. Situ saja. Di mana Allah. Yang Allah perintahkan kita untuk beriman setelah Allah Ta'ala ciptakan arash, maka Allah beristiwa di atas arash. Stop, berhenti. 21 tempat di dalam Al-Quran. 21 ayat. 21 bukan sikit. Ayat yang cerita tentang arash. Ayat yang cerita tentang Allah berada di atas arash. Kalau kita tolak sifat Allah beristiwa di atas arash, kita telah menolak 21 ayat Quran. Kalau tolak satu huruf daripada Quran pun kafir. Kalau tolak 21 ayat, apa hukum dia? Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Man jahada biharfin min hurufil Quran, faqad jahada bil Qur'ani kullahu." Barang siapa yang menolak satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf daripada huruf-huruf Quran, katakan dia tak percaya alif saja. Allah kata alif lam mim, aku kufur dengan alif, aku tak percaya alif. Kafir. Satu huruf. Tolak satu huruf, kafir. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Man jahada biharfin min hurufil Quran, faqad kafara bil Quran kullihi." Siapa yang tolak satu huruf, maka dia telah tolak semua Quran. Dia telah kufur dengan seluruh Quran. Siapa yang tolak sifat istiwa, sifat Allah beristiwa di atas arash, tinggi di atas langit, maka dia telah menolak berapa huruf? Bukan satu huruf, ayat. Maka kita tanyakan kepada mereka, nak beriman ataupun masih nak ingkar, masih sombong, masih nak tolak Al-Quran? Kerana Al-Quran itu tak kena dengan akal kamu, kerana Al-Quran itu tak kena dengan pendapat kamu, kerana Al-Quran itu tak kena dengan kias kamu, dengan logik kamu yang rosak, yang tak logik itu, maka itu jawapan dia. Sebab itu orang macam ni, Tuan kata, kalau dia orang yang inat, maka kita tinggalkan dia. Kita tahu dia nak jawapan yang kena dengan dia. Kita sebagai orang beriman, kita bukan jawapan tu, bukan kita nak kena dengan kita. Kalau datang daripada Quran, datang daripada sunnah, qalu amanna kullun min indi rabbina. Amanna. So Allah kata warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasikh, orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang diberikan keimanan yang teguh di dalam hatinya, mereka akan mengatakan pada ayat-ayat yang turun kepada mereka, sama ada ayat mutasyabihat ke, ayat muhkamat ke, mereka kata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan Tuhan kami, semuanya datang dari Tuhan. Bila datang perintah, qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Sebab itu jawapan dia. Kan? Sebab itu kita kena kenalkan kepada mereka kepada arash. Kenalkan keagungan arash. Kenalkan mereka dengan ayat-ayat Quran yang sebut tentang arash. Dan anda rasa anda dah sentuh dalam kelas sebelum ni, boleh rujuk pada perbahasan kita tentang arash, sangat panjang. Boleh cari dan boleh tengok balik rakaman kat mana kita ada sentuh tentang soalan ni. Anda tak mau nak sentuh, nak jawab dengan panjang lebar lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Kita sambung pada kelas akan datang. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.